Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, apa khabar semua? Jadi saya anggap sesi hari ini adalah sesi khas, ya, live khas dengan niat khusus untuk apa orang kata, untuk membuat soal jawab, ya, sesi soal jawab, lebih berupa sesi soal jawab. Ya. Sebab ramai minta saya buat satu sesi soal jawab, ya, sebab mereka kata tak ada masa untuk bertanya soalan. Jadi anda boleh mula bertanya soalan sekarang, ya. Hari ini sesi soal jawab, tapi sementara menunggu soalan lah. Anda boleh mula bertanya sekarang. Apa-apa soalan yang anda nak, sama ada berkenaan dengan PRN Johor ataupun PRU15 ataupun perkara-perkara yang telah saya dedahkan sebelum ini, ataupun perkara lain. Dan anda harus wajib rujuk 3 live lepas saya, sama ada anda scroll ke bawah, ya. Semalam adalah live berkenaan dengan apa orang kata, pendedahan mengejutkan. Kemudian 2 live sebelum tu saya ada membuat beberapa pendedahan berhubung dengan Zahid, Najib dan PRN Johor. Jadi 3 jumlah live yang anda sekurang-kurangnya wajib rujuk jika anda hendak pencerahan yang baik berhubung dengan isu PRN, berhubung dengan kemungkinan berlaku perjanjian rahsia antara Anwar dengan Zahid ataupun Kem Anwar dengan Kem Zahid ni. Rujuk 3 live, sejumlah 3 live yang terakhir, sama ada di Facebook ini ataupun di YouTube Regi J. Siri Taudin. Baik, jadi sepintas lalu sementara menunggu soalan, ya, kalau ada soalan boleh bertanya. Jadi saya cuma nak komen sedikit berkenaan dengan Najib dan Zahid, ya. Semenjak 2 menjak berlaku pelbagai pendedahan berhubung dengan mereka ni, dan khususnya tindakan mereka, ya, meminta bantuan Muhyiddin campur tangan dalam kes mahkamah mereka. Kalau Najib didakwa telah berjumpa Muhyiddin dan minta Muhyiddin untuk melakukan sesuatu supaya seorang pendakwa raya, iaitu seorang pihak dari peguam dari pihak pendakwaan kes 1MDB, iaitu Gopal Sriram, dikeluarkan. Dan Zahid pula bawa fail bertimbun-timbun berjumpa dengan Muhyiddin dan didakwa telah meminta Tan Sri tolonglah, ya. Jadi ini kita nak tunggu kenyataan balas Zahid dan Najib, dan malah kita tak nak tunggu sebab Najib ni pakar cerita di Facebook, dan cerita-cerita dia semuanya dibuat dengan cara yang hanya menimbulkan persepsi. Ianya lebih pada propaganda, cerita. Atau dia akan katakan, orang ni tak habis-habis ratib nama saya, ya, mereka sukakan saya. So cerita dengan ini lebih pada perang psikologi, tak ada berfakta. Jadi sekarang kita tunggu surat saman Najib dan Zahid kepada Muhyiddin, dan kita tunggu apa yang ditulis dalam affidavit ataupun apakah hujah-hujah Najib dan Zahid. Kerana apabila anda memfailkan surat saman, jika ada unsur-unsur penipuan, ya, apabila akhirnya ia sampai ke mahkamah dan kita baca penghujahan, jika ada penipuan, itu adalah satu kesalahan yang berat, kerana menipu dalam mahkamah. Jadi itu yang kita tunggukan. Jadi sama-sama kita desak, ya, benar atau tidak Zahid dan Najib berani untuk menyaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan semalam juga ada satu pendedahan bahawa sebenarnya PRN Johor ni adalah di atas arahan Zahid. Ya, saya tak tahu apa maksud arahan lah, sebab Zahid tak ada, pemimpin parti sebenarnya tak boleh arah di Dun Johor bubar atau pilihan raya, ya. Sebenarnya yang boleh nasihatkan Sultan untuk bubar Dun adalah Ketua Menteri ataupun Menteri Besar, dan Menteri Besar lah. Dan kemudian jika Dun Johor dibubarkan dan jika Sultan bersetuju adakan pilihan raya negeri, maka akan ada pilihan raya negeri.
Jadi saya rasa perkataan arah tu mungkin isu dalaman parti lah. Maknanya sebenarnya Ismail Sabri walaupun Perdana Menteri, dia bukan Presiden UMNO. Presiden UMNO pula dia tak boleh campuri urusan kerajaan. Tetapi Ismail Sabri pun takutlah jika dia pun tahu Parlimen mungkin dibubarkan dalam masa terdekat. Dia tak boleh kawal. Sebab kalau benar ada perjanjian rahsia antara kluster mahkamah atau Kem Zahid dengan Kem Anwar, dan selepas PRN Johor mungkin Kem Anwar akan tarik MOU dan kemudian kluster mahkamah pula tarik sokongan, maka Ismail Sabri Perdana Menteri ke bukan Perdana Menteri ke, secara automatik dia hilang majoriti. Maka mungkin akan ada usaha untuk cetuskan pembubaran Parlimen yang Ismail Sabri sebenarnya tak boleh kawal. Okay? So dalam keadaan itu, kadang-kadang Ismail Sabri walaupun Perdana Menteri, dia mungkinlah terpaksa tunduk kepada kehendak Presiden Parti. Jadi itulah mungkin apa yang dimaksudkan Zahid telah arahkan Dun Johor bubar atau arahkan pilihan raya negeri Johor. Tetapi apapun, ini adalah kehendak Zahid dan itu betul. Sama seperti di Melaka, orang pertama yang cadangkan diadakan PRN Melaka adalah Zahid. Dan ini sebabnya kita lihat MOU ni sudah jadi bahan lawak jenaka. Jadi Zahid jawablah, jangan membisu. Kita nak tahu. Kita nak tahu, dan kita bukan nak tahu dari cerita-cerita. Sebab putar belit, menipu, ini semua kerja Zahid dengan Najib, dan saya boleh buktikan, ya. Dan saya telah pun membuktikan fitnah-fitnah tertentu dan penipuan-penipuan tertentu. Jadi samanlah pihak yang telah mendedahkan bahawa Zahid lah yang mahukan PRN Johor, yang arahkan PRN Johor, kemudian berhubung dengan fail-fail yang Zahid telah bawa pergi jumpa Muhyiddin tu, kita tunggu surat saman. Jadi saya nak layan soalan sekarang, ya. Okey. Ini sebenarnya sesi soal jawab, jadi jika ada soalan tanya je. Okey. Aziz bin Jaafar, salam kembali. Bila sebutan semula kes Najib di Mahkamah Persekutuan? Saya lupa, ya, tarikh-tarikh itu anda boleh rujuk sebenarnya di Google. Jadi ada satu sebutan, ada satu, ya, untuk menentukan sama ada Najib ni boleh bawa peguam daripada UK or something like that, ya. Saya difahamkan pada bulan Jun atau something like that lah. Yang tu saya rasa semua orang tahu, ya. Dan kemudian benda tu tak mustahil ditolak oleh mahkamah, dan saya rasakan akan ditolak lah. Itu pendapat saya. Dan tidak mustahil bahawa satu keputusan muktamad akan dibuat oleh mahkamah berhubung kes Najib ni tidak lama selepas itu. Jika difikirkan oleh Mahkamah Persekutuan, tidak perlu ada situasi di mana peguam bela, peguam pendakwa raya perlu membuat penghujahan lanjut dan sebagainya. Tak mustahil Ogos, September boleh capai keputusan. Tak mustahil, ya. Okey. Saya nak soalan baik. Okey. Nur Hisham, pada pendapat tuan, apa kepentingan pada Istana Johor yang memperkenankan pembubaran Dun Johor? Ini saya tak faham sebenarnya. Dan benda ni dibincangkan oleh ramai orang. Saya tengok di media sosial ramai marah dengan Istana kerana membenarkan pembubaran, sedangkan sebelum itu Sultan Johor bertegas, ya, perlu kestabilan politik di Johor. So, kemudian tiba-tiba diperkenankan. So ini saya tak faham secara peribadi, dan saya lihat ramai orang tak faham. Ada juga yang marah. So apakah sebenarnya, ya, mengapa benda ni dilakukan, kita tak tahu. Saya tak tahu. Cuma satu je, bila logik yang diketengahkan oleh Menteri Besar Johor, ya, ialah oleh kerana kerajaan UMNO Johor ni mentadbir atas ihsan, ya, atas ihsan pembangkang, kerana hanya ada majoriti satu kerusi. Jadi Dun dibubarkan untuk
mendapatkan mandat rakyat, biar rakyat yang menentukan untuk mendapatkan mandat baru supaya kerajaan lebih kukuh boleh ditubuhkan. Ini adalah satu alasan, alasan yang amat lemah dan tidak masuk akal. Sebabnya saya berikan sekarang Pertama sekali, pembangkang dah beritahu mereka tidak berminat untuk menumbangkan kerajaan Johor kerana menjunjung kasih titah tuanku Sultan, nak kestabilan. Okey. Jadi dari situ mereka dah setuju dengan Sultan dan mereka dah beritahu terang-terang mereka tidak akan menumbangkan kerajaan negeri, sehingga berlakulah PRU 15. Kemudian Menteri Besar Johor pula kata semua yang berkata Dun Johor akan bubar itu semua khabar angin, jangan layan. Tapi kita sudah tahu dalam politik Malaysia sekarang ni, semenjak langkah Sheraton sudah jadi lumrah, bila-bila ada seseorang pemimpin dari UMNO, perikatan ataupun pakatan membuat penafian, ianya semestinya akan menjadi satu kebenaran. Jadi bila MB Johor buat penafian tu, semua orang dah jangka akan berlaku pembubaran. Kalau dia nafi, mesti berlaku, dan akhirnya berlaku, dan alasan digunakan kita perlu membubarkan untuk mendapatkan mandat rakyat agar satu kerajaan yang kukuh boleh ditubuhkan, kerana kita dulu mentadbir atas ihsan pembangkang. Jadi ini alasannya lemah. Saya nak tanya Menteri Besar Johor, saya nak tanya semua yang terbabit, termasuklah pihak yang telah memperkenankan pembubaran ini, cuma nak tanya je lah. Okey, andai kata sekarang ada pilihan raya, kita timbulkan satu situasi, satu senario di mana Barisan Nasional menang kembali, ataupun pihak yang membentuk kerajaan dulu menang kembali dengan majoriti kembali pada satu kerusi. Apakah akan bubar sekali lagi menggunakan logik yang sama? Bubar sehingga terbentuk satu kerajaan yang lebih besar majoriti. So inilah sebab saya kata hujah Menteri Besar Johor tidak masuk akal, dan hujah itu harus diguna pakai di peringkat persekutuan. Di peringkat persekutuan pun kerajaan mentadbir atas ihsan Pakatan Harapan menerusi MOU. Jadi kalau Ismail Sabri tidak mengambil inisiatif untuk cuba mendapatkan pengisytiharan darurat di Johor untuk halang pilihan raya Johor, disebabkan MOU, disebabkan menghormati MOU, maknanya kita boleh simpulkan bahawa Ismail Sabri setuju diadakan pilihan raya negeri dan tidak perlu patuh pada MOU. Jadi MOU tak ada guna. Jadi seharusnya Ismail Sabri menggunakan alasan yang sama untuk minta perkenan yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen agar pilihan raya umum boleh diadakan serentak dengan PRN Johor. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Sebab dia perlu percaturan politik sudah masuk pertimbangan. Sebab di peringkat persekutuan, kalau dibubarkan parlimen, Ismail Sabri masa depan politik dia akan hancur. Sebab hubungan dia dengan kluster mahkamah tidak begitu erat. Jadi esok bila parlimen dah bubar, Zahid yang menentukan siapa calon Perdana Menteri. Zahid yang akan ditentukan selepas PRU 15. Jika andai katalah UMNO kembali berkuasa, saya rasa tidaklah. Jika UMNO kembali berkuasa, adakah Ismail Sabri akan dapat jawatan apa-apa, ataupun adakah Ismail Sabri boleh bertanding dalam pilihan raya? So nampak tak konsisten lah. Sebab ada pertimbangan ini, logik yang digunakan pakai di Johor, Ismail Sabri tak guna pakai di peringkat persekutuan. Tapi dia sendiri tak halang PRN Johor dengan berjumpa Agong minta bantuan nak isytihar darurat dan sebagainya. Jadi pendek katalah, politik sekarang ni ataupun pertimbangan-pertimbangan yang dikatakan demi demokrasi, demi rakyat ni, semua demi pemimpin-pemimpin politik tidak konsisten dan adalah lebih bertumpu kepada kelangsungan politik mereka, kuasa dan kedudukan mereka. Azmizin Emil, ada dah 3 orang admin page ada kebakaran masing-masing. Saya tak faham. Amirul Abdullah, what do you think Muda
Next course of action since PKR dropped working with them. Okay. I was hoping you would not ask that question because bila anda bertanya nanti jawapan saya tajam, nanti ada orang tak suka. Tapi dah tanya, jadi sebenarnya apa yang muda nak buat saya tak kisah. Terima kasih ya Amirul. Tapi apa muda nak buat saya tak kisah. Sebab saya tak kisah apa-apa percaturan di kalangan orang-orang yang dianggap sebagai sebahagian daripada kerajaan besar keluarga Malaysia yang telah ditubuhkan menerusi pintu belakang dengan bantuan kleptokrat. Dan ini termasuk muda. Sebab Pakatan Harapan tergolong dalam kerajaan besar keluarga Malaysia dan dianggap pengkhianat. Jadi muda sekarang dianggap juga sebahagian daripada secara tidak langsung lah. Walaupun dia tak tanda tangan MOU, tapi dia bersekongkol dengan pihak berkenaan. Jadi bersekongkol dengan pihak yang dikaitkan dengan kerajaan. Jadi apa-apa pertimbangan mereka, saya dah tak kisah. Sebab bila anda berinteraksi dengan pengkhianat, inilah yang jadinya. Sama seperti masalah yang dihadapi antara muda dengan PKR. Ya. So ini telah bagi saya muda patut sedarlah, PKR memang sentiasa ada masalah sebegini. Ya. PKR juga menimbulkan banyak kecelaruan dalam politik pembangkang sebelum MOU tu. Sebab mereka tidak Anwar sudah tidak relevan dan ini terbukti menerusi pilihan raya negeri dan kecil. Tetapi mereka tetap mahukan Anwar sehingga PKR makin berpecah. Kemudian isu dalam isu Anwar ni, DAP dan Amanah pula memondan nak Anwar juga. Ini tak ada satu manusia pun yang boleh jelaskan benda ni, termasuk PKR dan termasuk DAP dan Amanah. Kalau tanya pun mereka tak boleh jelaskan. So mereka ni tak objektif dan ini telah menimbulkan kecelaruan dalam pembangkang. Inilah sebabnya ada golongan tertentu yang ingin menjauhkan diri daripada Pakatan Harapan dan akhirnya telah berusaha untuk membina satu blok baru, ya, atau blok alternatif atau blok ketiga atau blok kuasa ketiga, apa anda nak panggil lah, ya. Jadi apa yang muda buat bila anda dah melibatkan dengan golongan pengkhianat, golongan yang melakukan benda-benda yang tidak masuk akal, golongan yang masih berdamping dengan Anwar yang terbukti menipu, memfitnah, memperdaya, bercatur tak tentu hala sehingga memporak-perandakan politik pembangkang, ya, dan juga masa Pakatan Harapan mentadbir, dia memporak-perandakan politik negara, kerajaan dengan isu peralihan kuasa, menakut-nakutkan MP dan sebagainya. Bila anda berurusan dengan orang demikian, mesti ada banyak masalah. Muhammad Sofi Ahmad, salam lagi. Adakah benar pejuang akan bergabung dengan Pakatan Harapan atau kabar angin semata-mata? Saya tak dengar pun kabar angin ini. Saya tak dengar dan saya tak tahulah sebab setakat yang kita tahu secara rasmi pejuang dah umum 42 kerusi. Kemudian ada pula satu perjumpaan yang dikatakan berlaku antara Muhammad Sabu dengan Mukris. Dan saya tertanya-tanya siapa juru gambar tu yang ambil gambar tu. Adakah ianya satu perangkap buat Mukris? Dia ambil dia buat mesyuarat, kemudian ada seorang ambil gambar dan kemudian timbulkan soalan apa yang mereka bincang, sedangkan perjumpaan pemimpin ni perkara biasa. Dan kemudian tiba-tiba timbul macam-macam kabar angin. Ini sudah jadi lumrah politik masa pilihan raya. So kabar angin ni saya tak nak layan lah. Setakat yang saya tahu, pengumuman yang dibuat adalah pejuang bertanding secara solo 42 kerusi. Dan hari ini Amanah pun dah umum 16 kerusi. Jadi saya rasa kita jangan layan lah kabar angin, ya. Rizki ini setiap kali buat pencerahan asyik Najib, Aja dan Zahid. Oh, okey. Jadi jangan dengar lah. Lagipun kalau pergi ke page-page Najib dan Zahid, asyik-asyik dengar tone saja. Kalau pergi page-page Amanah, asyik-asyik dengar satu perkara saja. Jadi kalau dah berat nak dengar, jangan dengar lah. Cuma yang saya nak tahu, bila Zahid dan Najib nak keluarkan surat saman, habis cerita. Saya pun tak nak cerita panjang lebar, ya. Asma Laili,
RJ, saya dengar Puak BN masuk, kau bagi tahu orang kat depa nak jauh dari kerajaan, nak korang sokong barang naik dan berbagai alasan. Orang pun pening, sedangkan UMNO yang jadi kerajaan. Saya bagi tahu orang tu lah undilah PH. Pejuang. Okey. Track record tidak menipu. Sebelum PRU 14, satu masalah besar yang dihadapi oleh rakyat adalah peningkatan mendadak kos barangan, harga barang, kos sara hidup yang ketara. Dan dalam pada benda tu berlaku, ahli-ahli politik pemerintah terpalit dengan pelbagai skandal, termasuk Najib terpalit dengan skandal terbesar dalam dunia, iaitu skandal 1MDB. Jadi dalam pada orang susah, kos sara hidup meningkat dan kerajaan gagal mengawal kos sara hidup tu, mereka pula terpalit dengan skandal berbilion-bilion ringgit, dan mereka menonjolkan diri dalam Facebook dengan gaya yang mewah dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan sekarang tidak jauh berbeza, malah lebih teruk. Sekarang kos sara hidup meningkat berlipat kali ganda, dan berlaku juga politik darjat, politik dan kerajaan telah gagal. Dan pemimpin-pemimpin ni juga menunjukkan bahawa mereka kemaruk kuasa dengan merampas kerajaan menerusi pintu belakang. Dan kita lihat kerajaan cuba melindungi SPRM, SPRM melindungi pemimpin kerajaan. Jadi lebih teruk daripada dulu. Jadi kalau dulu rakyat dah tolak BN, sekarang ni adalah kerajaan UMNO. Jadi bila sahaja UMNO masuk, keadaan mentadbir negara, keadaan makin teruk, makin teruk. Jadi adakah rakyat akan terima benda ni? Kalau dulu dah tolak besar-besaran, lah ni lagi teruk. Itu pun mereka mentadbir atas menerusi pengkhianatan rakyat, mandat rakyat. Anda fikir jika ramai keluar mengundi pada PRU, anda fikir mereka akan sokong balik UMNO ke? Fikir-fikirkanlah. Ya. Baik. Mahadin pula dah pening ke apa balun Zahid. Emerzin Emil, Asma Laili kan dulu UMNO tak mengaku jadi kerajaan, sekarang PM mengaku ini kerajaan UMNO. Betul. PM dalam satu kenyataan ada sebut kerajaan UMNO stabil. Saya tak tahulah PM buat lawak jenaka ke apa bila dia kata stabil. Anda lihat sahaja Johor dengan Melaka sudah cukup nak stabil apa tu. Adakah dia menipu diri dia sendiri atau cuba menipu rakyat, saya tak tahu. Tetapi dalam kenyataan dia menitik beratkan ungkapan kerajaan UMNO. Okey. Ini sejajar dengan teori Najib. Sebab teori Najib, kalau dulu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, ianya dia kata kerajaan Perikatan Nasional. Sedangkan kerajaan dulu dan sekarang ni salin kulit, gerombolan sama, tak ubah. Ya, melibatkan menteri-menteri UMNO, PPBM dan PAS. Jadi ianya kerajaan gandengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, dulu dan sekarang. Tapi sebab dulu Perdana Menteri adalah Perikatan Nasional, Najib bertegas itu adalah kerajaan PN, Perikatan Nasional. Jadi ikut logik Najib, sekarang ni kerajaan UMNO. Tapi Najib, logik dia boleh ubah-ubah sebab berbelit dia ni putar alam. So sekarang anda baca penulisan Najib, tak sebut kerajaan UMNO. Dia tak konsisten. Okey. Tetapi nasib baiklah PM Ismail Sabri konsisten, dia pakai logik Najib. Jadi dia mengaku ini adalah kerajaan UMNO. Betul lah tu. Ya, ini adalah kerajaan UMNO. Kegagalan lah ni adalah kegagalan kerajaan UMNO. Ya. Baik. Ismail Sabri PM paling lemah. Saya selalu memberitahu rakan-rakan saya bahawa hanya satu perkara yang telah diperolehi oleh rakyat menerusi, ada dua perkara yang diperolehi oleh rakyat menerusi langkah Sheraton, iaitu dua PM yang gagal, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri. Asma Laili.
Zaki, pendapat tuan, BN, PN dan PH mempunyai sokongan akar umbi dari kaum Cina dan India, bagaimana dengan pejuang? Okey, pertama sekali, BN, PN dan PH mempunyai sokongan dari akar umbi kaum Cina dan India tu kurang tepat. Kalau anda kata PH mempunyai sokongan akar umbi dari kaum India dan Cina, saya percaya. Ada peralihan sedikit yang kita lihat di Melaka dan Sarawak. Kita lihat, ya, undi Cina ada beralih sedikit kepada BN. Di Sarawak beralih kepada GPS, itu bukan BN. Di Melaka ada peralihan sedikit, itu adalah atas dasar boykot pengundi, kurang yang keluar mengundi. Jadi sebenarnya bila ramai keluar mengundi, kita belum nampak lagi tahap peralihan itu, kita tak tahu lagi. Okey, jadi ini sukar bagi saya nak komen. Okey, dan pejuang ni spesifiknya adalah parti berteraskan kepimpinan Melayu Islam dan keahlian Melayu Islam, spesifiknya lah. Jadi misi mereka jelas, mereka adalah untuk melawan UMNO, PPBM dan sebagainya, kerana UMNO, PPBM telah memperlekehkan, memporak-perandakan perjuangan agama, bangsa dan negara, dan memperdaya penyokong mereka. Okey, jadi dari sudut asas penubuhan pejuang ni, mereka pun bukannya menyasarkan untuk target pengundi Cina dan India, tetapi itu tidak bermakna mereka tidak ingin sokongan India dan Cina, ya. So itu kena jelas. Tapi apa pun, kita tak tahu lagi what is the real situation, sebab pejuang tidak pernah terlibat. Jadi daripada bertanya saya, kita sama-sama tunggulah PRN Johor dengan PRU 15 dan kita lihat dan nilai sendirilah apakah tahap sokongan kaum Cina dan India terhadap pejuang. Okey. Lidesa, salam Tuan RJR, apakah tujuan Najib menghadap Sultan Johor? Saya tidak tahu. Bila saya baca posting Najib, cara dia post lagi sama. Najib menimbulkan persepsi seolah-olah dia sedang menjaja pertemuan dia dengan TMJ untuk mendapatkan sokongan pengundi. Itu persepsi yang kita dapat, atau saya dapat bila saya baca posting Najib. Jadi cara benda posting tu dibuat, saya rasa menimbulkan banyak persoalan lah. Dari satu sudut tak salah Najib pergi menghadap, tapi dari satu sudut the timing and all that kan menimbulkan persoalan lah. Nampaknya Najib mungkin kurang cerdik lah nak memilih masa untuk pergi menghadap. Dan benda yang dibincangkan, why now, siapakah Najib untuk membincangkan benda tu? Siapakah Najib untuk berjanji bagi pihak Barisan Nasional, sedangkan Najib bukannya pengerusi Barisan Nasional, dia hanya sekadar penasihat Barisan Nasional, dia bukannya Presiden UMNO. Jadi mengapa Najib yang pergi beri jaminan-jaminan tertentu berhubung dengan masa depan Johor dan sebagainya, menimbulkan lebih banyak persoalan daripada memberi jawapan. Fadilah Pardi, buat apa nak PRN kalau nak biar memang buang duit rakyat saja, betul? Abdul Rani Ahmad, dari mana dapat info ni? Main agak-agak saja. Okey. Jebat Selatan 2, salam Tuan RJ, andai BN dan PN tidak diterima pada PRN Johor, apakah akan berlaku? Jadi jika BN dan PN tidak diterima, dan PH tidak diterima, ataupun sekutu-sekutu kerajaan dan kerajaan tidak diterima, maka satu daripada dua kemungkinan akan berlaku. Sama ada jumlah yang keluar mengundi rendah, ataupun jika pengundi tercari-cari blok alternatif, maka jumlah yang keluar mengundi akan tinggi dan mereka akan pilih alternatif yang ada, pejuang ke warisan, ya. Salah satu daripada dua. Sebab itu saya tak nak buat ramalan, sebab kita sebenarnya tak tahu ke hala mana benda ni akan pergi, sebab kita tidak ada data, atau benda ni belum pernah terjadi untuk satu tempoh lama, berdekat-dekat lama, ya.
Muhammad Syarizam bin Zulkifli, pejuang bertanding nak pecah undi pembangkang. Macam mana pejuang nak pecah undi pembangkang sedangkan pejuang adalah pembangkang? PKR bukan pembangkang lagi di Johor, DAP bukan pembangkang lagi di Johor, Amanah bukan pembangkang lagi di Johor. Mereka adalah sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia yang ditubuhkan menerusi pintu belakang dengan bantuan kleptokrat. Maknanya mereka adalah rakan kleptokrat, ya, mereka adalah mereka bersubahat dengan kleptokrat. Macam mana nak pecahkan undi pembangkang? Takkan pejuang nak pecahkan undi sendiri, ya. Jadi sekarang ni di Johor ada satu keluarga besar kerajaan Malaysia dan satu parti yang bersubahat dengan keluarga besar kerajaan ni, iaitu MUDA. Dan kemudian ada pembangkang iaitu Pejuang dan Warisan. Jadi kalau awak kata pejuang nak pecah undi pembangkang, macam mana pejuang nak pecah undi sendiri? So ini anda kena faham lah. Liu Chengchi, ya, tak ada pemimpin demi rakyat termasuk Tok M, hanya satu pemimpin demi rakyat, Tok Guru Nik Aziz. Okey, ini pandangan peribadi. Saya tidak akan cuba ubah fikiran anda. Bagi saya, Tun adalah negarawan, tokoh negarawan terulung di negara ini dan tidak ada tandingannya. Fadzil Rokan Utara, sudah sampai masanya untuk pihak ketiga wujud untuk melanggar parti politik yang wujud sekarang, kerana majoriti parti politik yang ada semua mementingkan agenda mereka sahaja. Saya setuju. Zaliani Zai buat masa ini BN akan menang lagi, hanya kuasa Tuhan dapat ubah segalanya seperti PRU 14. Okay. Kita tolak BN dan PN nanti, insyaAllah, amin. Kulit sama, kerajaan sama. Ya, in a way, yes. In a way ni kerajaan salin kulit, tapi gerombolan sama. Okey, saya terus ke bawah, ya. Okey, saya terus ke bawah. Tuan, lagi. Okey, kes Yusof Router ni memang ada kes lah, dia saman, ya. Jadi ini dah bawa ke mahkamah. K. Khairul, salam RJ. Apakah aplikasi kepada PH apabila PKR guna logo sendiri? Adakah PKR terciduk lagi seperti PRN sebelum ni? Tidak ada implikasi. Ini adalah helah sebab PRN nak cuba jerat, yang saya nampak, nak jerat Pejuang, Warisan, MUDA masuk kemah mereka, kerana jika mana-mana parti yang bekerjasama dengan Pakatan Harapan akan terluntur aura kuasa ketiga dia. Jadi itu yang saya nampak. Tapi tidak berjaya, sebab PKR bukannya keluar dari Pakatan Harapan secara rasmi. Anwar tidak letak jawatan sebagai pengerusi Pakatan Harapan secara rasmi. So ini helah, mereka guna logo je di Johor, logo sendiri je. Walhal mereka masih sebahagian daripada Pakatan Harapan. Anwar masih pengerusi Pakatan Harapan. Bila buat jentera pelancaran, mereka buat bersama-sama. Jadi ini helah sahaja. Jadi tidak ada implikasi. Apabila kita cerita MOU, satu Malaysia tahu bahawa MOU tu melibatkan PKR, DAP dan Amanah atau Pakatan Harapan, dan pengerusi Pakatan Harapan yang menentukan sama ada MOU tu kekal atau ditarik balik ialah Anwar Ibrahim. Jadi tidak ada implikasi. Rakyat bukannya bodoh. Dan nampaknya Pejuang dan Warisan tidak terkena jerat PKR. Dan jadi jika itulah niat Anwar untuk guna logo sendiri dengan harapan Pejuang akan lihat, oh, Anwar guna logo sendiri, maknanya Anwar dah jarakkan diri dari PH lah. Jadi mereka, Pejuang Warisan setuju kerjasama dengan PH. Rancangan, jika itulah rancangannya, maka dah gagal sebab Pejuang dan Umum bertanding solo. Okey. Amri Ismail, Assalamualaikum Tuan. Pejuang mampu menarik pengundi 18 tahun? Saya tak tahulah. Kita tunggu keputusan lah.
Saya pun nak lihat, ya. Muda, saya nak tanya balik, muda boleh tarik pengundi 18 tahun sebab muda sekarang adalah sekutu kerajaan, ya. Saya rasa 18 tahun ni ramai yang inginkan alternatif. Jadi kita lihat sama-sama lah. Saya pun nak lihat. Zul Hasan, apa pandangan ada pandangan mengatakan muda proksi pejuang diplant di situ untuk lemahkan PH. Pandangan RJR, saya tak ada komen sebab kalau betul-betul kita nak masuk teori konspirasi, ada terlalu banyak kemungkinan. Saya cuma menceritakan apa yang nyata di depan mata. Nyata di depan mata adalah apabila muda bersekutu dengan Pakatan Harapan, ianya sebenarnya membawa implikasi buruk buat muda. You don't need to, awak tidak perlu lemahkan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dah lemah. Kehadiran muda tidak akan melemahkan lagi Pakatan Harapan. So yang itu tak masuk akal, ya. Sebaliknya, ianya akan memberikan implikasi buruk pada muda kerana muda kata nak lawan Barisan Nasional, nak lawan perasuah dan sebagainya. Tetapi pihak yang mereka bersekutu dengan tu adalah sedang bersekongkol dengan kluster mahkamah, ya, duduk bawah satu bumbung bersama kluster mahkamah, bersama kerajaan. Jadi tak masuk akal. So kalau itulah logik dia, saya tak nampak lah bagaimana strategi ni. Saya rasa kalau itulah strateginya, ialah strategi buruk lah. Kamal Zairuddin Shah. Okey, saya ambil dua lagi soalannya. Salam saudara RJR. Saya tak nampak masa, saya sudah terlebih masa. Tak apa. Salam RJR. Salam perjuangan. Terima kasih. Okey. Laimin Nasrun, ulas sedikit tuan, PKR boleh menang ke PRU Johor? Okey, saya secara peribadi tak yakin lah. Okey, saya tak yakin. Okey, saya ambil soalan terakhir, ya. Aziz bin Jafar, personally bagi saya kita harus pastikan kluster mahkamah dihukum dulu dan ditekankan dengan menerangkan kepada awam tentang kerjasama Anwar dan kluster PPPM setakat ini bukan ancaman besar. Okey, semua orang nak kluster mahkamah dihukum, tetapi yang nak pilihan raya awal ialah kluster mahkamah, dan sebenarnya secara tidak langsung ianya adalah di dalam tangan mereka. Ini kita tidak boleh buat apa-apa. Jika kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, contohnya ada 5-6 ahli parlimen yang tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, walaupun ada MOU, PH akan menghadapi tekanan yang terlalu besar untuk menarik balik MOU itu. Jadi saya lihat memang kita tidak boleh elakkan pilihan raya umum awal. Okey. Okey. Jadi itu sahaja live saya. Jadi pastikan anda share ramai-ramai. Saya akan letakkan link kepada saluran Telegram dan artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk sebentar lagi. Jadi pastikan anda rujuk, dan juga pastikan anda sentiasa melayari thethirdforce.net bagi perkembangan politik terkini. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.